Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah uh, kita dapat bertemu lagi untuk sama-sama kita belajar mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi panduan untuk kita memahami Al-Quran dan terjauh daripada segala macam salah faham terhadap Al-Quran. Kerana sesungguhnya semakin hari semakin banyak ataupun kita panggil serangan-serangan terhadap Al-Quran, terhadap pemaham ataupun diketengahkan pendapat-pendapat ataupun tafsiran-tafsiran Al-Quran yang tidak bertepatan, tidak lain tidak bukan antaranya kerana ianya difahami dengan tidak mengikut disiplin tafsir, dipanggil ulum tafsir, seperti tidak mengetahui ataupun melihat kepada asbab nuzul dan seumpamanya. Seperti contoh, apabila adanya tafsiran yang mengatakan huwa pada qul huwallahu ahad, huwa itu ialah Muhammad. Dia kata Muhammad, katakanlah huwa Muhammad itu Allah yang satu. Dan ataupun dia nak katakan seumpama ayat itu refer kepada Nabi SAW. Sedangkan kalau kita lihat kepada sebab turunnya ayat, ialah apabila golongan musyrikin mereka bertanya ataupun mencabar Nabi SAW, ceritakan tentang Tuhan kamu wahai Muhammad, maka lalu turunlah ayat Qul huwallahu ahad. Jadi ayat itu tidak ada kaitannya dengan Nabi SAW. Maka demikianlah pentingnya apabila ayat-ayat Al-Quran ini, mesti sebelum kita mengambil pengajaran yang mendalam, perlulah diketahui ayat itu basically cerita tentang apa, dan kemudian barulah mungkin di sana ada dikiaskan dengan kehidupan pada hari ini. Kerana Al-Quran itu sebagaimana yang maklum, dia adalah satu kitab yang menjadi hidayat seluruh alam, yang terikat dengan zaman maupun waktu, dengan tempat maupun zaman, yakni waktu. Jadi hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-14 dan 15 dan 16. Ayat yang ke-14 dan 15, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jika mereka bertemu dengan kaum mukminin, yakni golongan munafikin. Kita dah bincang tentang siapakah yang dimaksudkan dengan munafikin, orang-orang munafik, dan ia ada sepanjang zaman. Jika mereka bertemu, yakni bertemu dan bersama dengan kaum mukminin, qalu, mereka berkata.
amanna, kami beriman. Wa idza khalau, apabila mereka kembali, iaitu apabila khalau ni maksudnya insarafu, maksudnya mereka kembali lah, mereka tidak lagi bersama. Maksudnya contoh sekarang ada pertemuan, so tengah duduk kat satu tempat bersama dengan orang Islam, kemudian apabila mereka balik, wa idza khalau ila syayatin, apabila mereka bersama dengan geng-geng mereka, syayatinihim, kumpulan mereka, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafaz ataupun perkataan syayatin, syaitan mereka. Qalu inna, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kamu. Yakni kami masih lagi bersama dengan syayatin, maksudnya pembesar-pembesar mereka, kumpulan mereka lah. Maksudnya masih lagi bersama dengan set-set dia lah. Adapun ketika mana kami bersama dengan orang Islam tadi, yang kami kata kami beriman, mereka kata innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya berolok-olok sahaja ketika bersama mereka. Istihza ni maksudnya mempersenda, memperolok. Maksudnya dia buat lok-lok, dia buat konon-kononnya mereka beriman. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum, sesungguhnya Allah yastahzi'u bihim, Allah yang mempersenda mereka, Allah yang menghina mereka. Wa yamudduhum, dan menambah. Yamuddu, madda, kalau mad ni, kalau buat tajwid pun mad ni panjangan, maksud memanjangkan, menambah. Kalau so wa yamudduhum fi tughyanihim, menambah kejahatan dan kesesatan mereka, ya'mahu, dan mereka sentiasa berada dalam kehairanan. Okey, kita tengok sikit-sikit ayat ni. Okey, yang pertama berkaitan dengan ayat ni yang perlu kita ketahui, iaitulah apabila perkataan tadi syaitan, sedangkan golongan mereka ni golongan manusia, bukannya syaitan yang dimaksudkan ialah mereka ni bersama dengan jin, ataupun mereka ni ahli sihir, so dia berbalik dengan jin-jin. Tak. Syaitan, sebagaimana semua orang maklum, syaitan ada dalam kalangan manusia dan jin. Syaitan ini ialah sifat ba'uda, dia panggil jauh daripada kebenaran. Secara am, maksud syaitan ialah jauh daripada kebenaran. Okey. So kalau kadang-kadang kita marah kan, jangan perangai macam setan kan. Maksudnya tak betul penggunaan tu, sebab penggunaan tu betul tapi kasar. Perangai macam setan, maksudnya perangai kau ni jauh daripada kebenaran. Bukannya kita nak masukkan dia ni macam jin. Tak. Syaitan tu sifat, ataupun sifat, tak kisah dia ada dari kalangan manusia ataupun jin. Firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan dijadikan kepada para anbiya itu musuh dari kalangan dari kalangan iaitu dari kalangan syaitan yang di kalangan manusia dan jin. Jadi itu syaitan. Okey. Golongan munafikin berpura-pura beriman, berkasih sayang ketika bersama orang beriman, bertujuan mendapat manfaat dan laba. Okey. Mereka ni berbaik-baik dengan orang Islam, sehingga mungkin orang Islam tertipu.
Tujuan dia bukan sebab mereka memang nakkan kebaikan untuk orang Islam, tetapi mereka berbaik dengan orang Islam untuk mereka yang mendapat manfaat. Bukan mereka nak manfaat, faedah, nak memberikan kebaikan kepada orang Islam. Mereka berpura-pura yang mereka ini berkasih sayang dengan orang Islam, dengan orang beriman, dengan tujuan tertentu yang mungkin akhirnya, ataupun yang bukan mungkin, yang sememangnya memudaratkan orang Islam. Dia panggil musuh dalam selimut kan, api dalam sekam. Okey. Apabila mereka berada sesama mereka, jauh daripada orang Islam, maksudnya ketika mereka bersama-sama dengan mereka sahaja, bukanlah dari kalangan yang maksudnya tidak terbabit orang Islam dalam pertemuan sesama mereka itu, lalu mereka pun menzahirkan, mengatakan bahawa memang kami memang main-main je, bermuka-muka di hadapan orang Islam. Allah menghina mereka sebagaimana mereka mempermainkan orang Islam. Allahu yastahzi'u bihim. Allah memperolok-olok, menghina mereka. Sedangkan mereka sangka mereka yang memperolok-olokkan orang Islam. Dalam ayat-ayat yang lain kita selalu baca, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya dan Allah melakukan tipu daya. Yang ni bukan maksud tipu daya kita panggil, hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Wallahu khairul makirin. Okey. Seterusnya dalam ayat tadi kita sebut apa? Wa idza khalau ila syayatin Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya'mahun ni dia ada bukan sama, dia hampir sama maksudnya dengan a'ma, buta. Ama ni cuma ama ni buta, tak nampak mata. Tetapi amah ni buta hati. Ada juga kadang-kadang guna Quran, dia guna perkataan ama untuk hati, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka ni tak buta mata, walakin tapi sebenarnya ta'mal qulub, hati mereka buta. Okey. So penggunaan ya'mahu ni maksudnya buta hati. Buta hati. Okey. Begitulah sifat orang-orang yang memusuhi Islam dan umat dia. Selain daripada mereka menzahirkan permusuhan mereka secara zahir, secara nampak terang-terangan, dan dari satu sudut mereka ada juga di kalangan orang yang memusuhi Islam dalam diam. Yakni mereka seolah-olah baik dengan orang-orang yang beriman. Mereka sebenarnya cuba untuk mendapatkan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Okey. Kalau zaman-zaman dulu kita panggil apa? Tali barut kan. Tali barut lah, tali barut. Okey. Ayat yang ke-16. Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka ini, yakni golongan tadi tu, golongan munafiqin. Mereka itu membeli kesesatan dengan hidayat dan tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan mereka bukan di kalangan orang yang diberi hidayat. Okey. Mengambil maksud mereka membeli
Maksud mereka membeli itu, maksudnya membeli kesesatan itu, maksudnya mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan hidayat. Sekarang mereka ada pilihan, tetapi mereka syak kepada hidayat. Akhirnya mereka membeli hidayat itu untuk mendapatkan kesesatan. Firman Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Thamud, wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun golongan Thamud, kami telah memberi mereka petunjuk, tetapi mereka lebih suka menjadi buta terhadap petunjuk. Maksudnya, kebenaran itu diketahui. Kebenaran itu kita imani, maksudnya kita percaya. Tetapi kita memilih untuk tidak melihat dan mengambil kebenaran itu. Ini yang selalu kita doa kan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ada dua, kita panggil, ada dua part dalam ayat, dalam doa tersebut. Iaitulah yang pertama, kita doa Allah bagi kita, Allah tunjuk pada kita kebenaran. Sekarang Allah dah tunjuk contoh kebenaran. Inilah kebenaran. Tetapi ada part yang kedua, warzuqna tiba'ah. Rezekikan kami untuk mengikut kebenaran tersebut, untuk mengikuti kebenaran tersebut. So, sekarang ni kebenaran dah ada, dah faham, dah iman. Takut, saya pun, ataupun kita takut ni. Takut. Kerana kebenaran telah diketahui. Tetapi tewas kita memilih untuk buta dan tidak melihat kebenaran itu, mengambil kebenaran itu. Lalu membayar, golongan ini membayar ataupun menjadikan hidayah sebagai harga yang dibayar untuk membeli kesesatan. Maksudnya kebenaran tu dah nampak, tapi kerana nafsu tak mampu, syak ataupun kita sangka ada masa ni, maka dibayar pengetahuan, iman, hidayat itu dibayar dan mengambil kesesatan. Maksud kesesatan ni segala macam kejahatan lah. Sama ada dari sudut kekufuran ataupun kemaksiatan. So, ayat ni memang sangat menakutkan. Kerana telah Allah berikan petunjuk. Kemudian kita dah ada, tapi kita tak nak guna. Sebaliknya kita jual dan kita membeli kesesatan. Kita jual, dapat duit, beli kesesatan. Wal'iyazubillah. Okey. Seterusnya, ayat yang ke-17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Mathaluhum, perumpamaan, misal. Kalau sebut bahasa Melayunya misal kan, masal. Kalau dalam Quran, masal atau misal. Mathaluhum, perumpamaan mereka, mereka, yakni golongan tadi yang menjual hidayat untuk membeli kesesatan. Perumpamaan mereka ini adalah seperti kamathal, seperti mereka, kamathalil ladzi, seperti mereka yang istawqada nara, membakar api. Salah ni, menyalakan api, menghidupkan api. Membakar api apa pula kan? Api memang dah terbakar. Membakar api, macam mana nak bakar api? Tapi sebut pasal membakar api ni, saya betul-betul tersilap ni, bukan dirancang ni. Cuma tiba-tiba teringat pula, bila baca balik teringat tentang
ada orang buat joke yang mengatakan syaitan ataupun jin yang dibuat daripada api, iblis yang dibuat dicipta daripada api, maka dia kalau dia masuk neraka dia tak ada apa-apa lah. Api bakar api, mana sakit kan? So lalu orang itu ditampar. Kemudian dia tanya, sakit tak kena tampar? Dia kata sakit lah. Nak kena juga. Nak cuba, dia kata nak try kena tampar semula. Tak nak. Oh sakit punya, ingatkan tak sakit. Sebab kulit bertemu kulit. Macam mana boleh sakit? Dia balas macam tu kan. Api, maksudnya iblis dibuat daripada api. Dia masuk neraka, dia kata tak sakit. Sebab api bakar api, mana sakit? So kulit, lempang kulit, tak sakit lah sepatutnya kan. Sebab kulit menyeksa kulit. Okay. Istauqada, menyalakan api seperti mereka. Perumpamaan mereka yang Allah bagi hidayat. Kemudian, tak maulah. Aku nak lama lagi hidup. So, cari kesesatan. Mereka mencari kesesatan, maka perumpamaannya seperti mereka yang telah menyalakan api. Falamma adaat, apabila telah menerangi ma haulahu, sekelilingnya. Maksudnya dah terang bila menyalakan api. Cuma lah ni petik je lah bagi keluar lampu kan. Keluar cahaya daripada lampu. Okey. Maksudnya ni kalau zaman sekarang maksudnya bil api bayar dah. Tak pernah miss, siap ada negatif lagi. Tapi tak mau guna elektrik. Tak mau guna. Saya suka gelap. Macam tu lah. Macam tu lah perumpamaan dia. Bayar bil elektrik tiap bulan, aircon tutup, kipas tutup, saya suka panas. Malam-malam tutup lampu, saya suka gelap. Okey. Zahaballahu binurihim, Allah memadamkan api. Allah bawa pergi api binurihim. Maksudnya cahaya tersebut dihilangkan. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan. Tidak dapat melihat. La yubsirun, tidak dapat melihat. Penggunaan lafaz yubsirun, basar. Dia tengok beza basar dengan nazar. Dalam Quran surah afala tubsirun, apakah tidak kamu melihat? Allah tak afala tanzurun ni tak. Apa beza basar antara basar dengan nazar? Basar ni dia lihat dan merenung, mengambil faedah, tadabbur, mengambil manfaat daripada apa yang dilihat. Nazar, tengok saja. Tengok saja. Jadi musim-musim dah boleh merentas, apa dia panggil? Rentas, dah macam zaman sekolah kan. Dulu sekolah tiap-tiap tahun ada tandingan rentas daerah. Sekarang ni seronok daripada kecil sampai tua, sampai muda, kecil, besar, semua suka lah sekarang rentas negeri, kan. Dah boleh merentas ni, kita pergi melihat keindahan ciptaan Tuhan. Alam yang terbentang luas, gunung ganang yang tinggi, yang kukuh, langit yang tidak bertiang, kan, kecantikan alam. Maka di situ kita guna basar, jangan guna nazar. Jangan tengok saja. Tengok, cantik. Maka lihat, basar, merenung. Okey. Mereka itu summun bukmun umyun, mereka itu pekak, summun, pekak. Bukmun, bisu, abkam, bisu, bukmun, umyun, buta, dan mereka tidak akan kembali. Yakni mereka tidak akan tertutup sudah. Tak nak, malas bertaubat, tak kembali kepada agama, tak kembali kepada hidayat. Okey,
Itu maksud dia. Okey, kita tengok perincian terhadap ayat ini. Allah memberi perumpamaan mereka yang membeli kesesatan dengan hidayat sebagai bayaran. Maksudnya, kita ada hidayat. Sekarang ni ada orang jual kesesatan. Okey, bagi kat dia, nah hidayat, bak sini kesesatan. Tu maksud dia. Umpama orang yang menyalakan api. Umpama orang yang menyalakan api, seperti sekarang ni kita dah nyalakan api, kita terang, sekeliling terang, rumah dah terang, kan? So kita boleh dapat manfaat daripada cahaya itu. Kita boleh buat kerja, kita boleh senang nak makan, senang nak segala macam benda, mudah bila kita nampak. Maksudnya ada cahaya yang menerangi kegelapan. Tetapi kemudiannya api itu terpadam, ataupun kita sengaja memadamkannya kerana kita memang suka sehingga dia berada dalam kegelapan. Macam kita sebut tadi, tak best lah malam-malam terang, gelap best. Gelap best, tak nampak apa. Macam tu. Lebih teruk lagi, ni nak cerita kan, lebih teruk lagi, dia adalah seorang yang pekak, tidak boleh mendengar. Bisu tidak boleh bercakap dan buta tidak boleh melihat. Okey. Sekarang ni, apabila Allah katakan seseorang itu telah ada cahaya, telah ada petunjuk lah, maksudnya cahaya tu petunjuk. Sekarang ni dia ada benda yang menerangi kehidupannya. Orang yang buta, pekak dan bisu, dia duduk walaupun ada cahaya, apa manfaat yang dia boleh ada daripada cahaya tersebut? Dia tetap tidak boleh melihat, dia tetap tidak boleh buat apa-apa. Cuma ada tak orang yang ada disability ketiga-tiga sifat ni. Maksudnya dia pekak, dia bisu, dia tak boleh tengok. Macam orang macam ni ada tak? Saya tak tahulah dalam dunia perubatan ada tak pernah berjumpa dengan di mana keadaan orang yang tidak boleh ketiga-tiga ni. Dia pekak, dia bisu, dia juga tidak boleh melihat. Kalau ada, mungkin boleh kongsikan. Kalau siapa yang pernah dengar, ada di kalangan manusia yang ada ketiga-tiga ketidakupayaan ini. Biasa kalau dia bisu, dia boleh bercakap. Kalau dia kalau bisu dia boleh bercakap pula. Kalau dia bisu, at least dia boleh melihat. Kalau dia buta, at least dia boleh bercakap. Tapi kalau orang yang tak boleh ketiga-tiga ni, macam mana dia nak berinteraksi? Macam mana nak menerima arahan? Macam mana? Tak boleh kan? Tak boleh. Kita nak buat bahasa isyarat, dia tak nampak. Kita buat apa pun dia tak nampak. Kita suara pun dia tak boleh dengar. Kan? Apa yang kita boleh cara untuk menyampaikan kepada dia tentang sesuatu perkara? Macam tak ada kan cara dia? Macam tak ada. So inilah perumpamaan mereka yang menjual hidayat dan membeli kesesatan. Tak ada manfaat. Habis, tak boleh buat apa dah. Dah ada hidayat, dijual. Tu maksud dia. Memang seolah-olah dia itu pekak, dia itu bisu dan dia buta. Tak bermanfaat. Lagi tidak bermanfaat lagi cahaya kepadanya. Okey. Kufur selepas beriman. Maksudnya ayat ini menunjukkan bahawa bukan sekadar nifaq, munafik yang bermaksud dia tidak pernah menerima Islam. Ia juga membawa maksud mereka ini telah memahami, telah beriman, tetapi kemudiannya kufur. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Mereka-mereka yang kufur selepas mereka beriman. Maksudnya bukan seseorang itu apabila dia telah menjadi Islam, dia tidak boleh menjadi munafik. Tidak.
dia boleh menjadi walaupun dia telah pernah beriman. Tu maksudnya, sebab dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa mereka ini telah ada cahaya, kemudian mereka ini telah ada hidayat, kemudian mereka jual. Maksudnya mereka pernah ada. So kufur selepas beriman, mereka ini adalah seorang yang berada dalam kehairanan setelah diberi keyakinan. Tadi amah tadi, ya'mahun. Ya'mahun ni dia adalah sifat mereka-mereka yang amah kan. Amah, ya, bukan amah tu, amah apa? Amah tukang gaji tu bukan. Ni amah ain. Jangan saya panggil salah pula dekat tukang gaji amah. Panggil kena betul makhraj alif lah, amah kan. Kalau amah dia hairan. Maksud dia contoh, someone dia pergi ke satu tempat, tiba-tiba dia blur, aku kat mana ni? Macam tu. Ataupun dia sedang mengelamun, kemudian orang bercakap, dia tak perasan, dia mengelamun. Kemudian orang ketuk, aku cakap apa tadi? Dia dalam kehairanan. Itu maksud ya'mahun. Sedangkan sebelum tu dia telah yakin. Tetapi oleh kerana dia jual, dia menjadi hairan. Dia menjadi keliru di mana kebenaran. Seperti kaum dahulu yang diturunkan Taurat dan beriman dengannya kemudian ditinggalkan. Mereka umpama keledai yang memikul beban, kehairanan, tidak tahu apa yang dipikul. Ini surah Jumaah ni. Mathalul ladhina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ayat berapa ayat 5 ke 6 macam tu lah. Okey. Diberikan Taurat, diberikan hidayat lah, maksudnya diberikan kebenaran, ditunjukkan kebenaran, telah beriman dengan kebenaran tersebut. Lepas tu dia tinggal. Maka dia umpama keledai. Sekarang ni dia ada banyak sangat maklumat, dia tahu banyak benda, dia belajar macam-macam, tetapi akhirnya apa yang dia tahu itu dia sendiri hairan. Dia sendiri tak dapat buat conclusion manakah kebenaran. Kerana apa? Kerana dia syak kepada apa yang dia telah beriman sebelum ini. Maka Allah menghilangkan apa yang memberikan dirinya manfaat dan membiarkan bersamanya kemudaratan. Jadi mereka yang menjual hidayat, mereka yang tak nak ikut walaupun dah tahu, maka dia adalah seorang yang Allah hilangkan daripada dia dapat manfaat, dan Allah biarlah dia dalam kemudaratan, dia yang nak. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang nak beriman dia beriman, siapa yang nak kufur dia kufur. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Tafsir hari ini selesai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Haji. Saya ada di Pontian, Johor Ustaz. Dah merentas dah. Awal awal pergi merenung malam. Itulah. Dapat merentas negeri ni tu keluar. Pergi berjalan-jalan lah. Pergi datang rumah anak juga. Okey. Lupa nak bawa kitab apa semua. Baru teringat kita ada Ustaz Sabit ke ni. Tak apa. Okey. Nanti jalan raya okey Ustaz. Selamat. Jalan elok. Tak ada jam apa. Alhamdulillah. Johor dia boleh masuk solat, tak ada apa orang luar pun. Boleh. Tadi tak ada masalah. Okey. Tak ada limit. Kalau tak silap saya kat Johor lagi, tak payah sejadah pun dia tak ketat kan? Betul. Ada pegawai agama tadi. Duduk rela daripada rela wanita.
Dia nakkan apa tu My Sejahtera dengan tulis nama. Itulah. Okey, tak apa. Tapi boleh Okay. dia tak ada kata yang tak boleh tu, tak ada. Boleh belaka. Cuma ikut je lah. Itulah saya pernah ada pergi Johor sebelum ni, masa masih dalam tempoh tapi masa tu boleh merentas. So kemudian masuk tu macam senang lah, tak macam Selangor. Ya. Betul. Saya ini pengalaman tu begitulah. Nampak mudah lah. Itulah, alhamdulillah. Okey, ada apa-apa soalan berkaitan dengan tafsir? Assalamualaikum Ustaz. Ayat buat tadi. Ya. Ni Kak Watisha. Waalaikumsalam. Nak tanya ayat yang last kali tu ayat apa? Yang Ustaz baca tu. Saya yang pun mana macam tu juga. Yang last kali, last conversation, yang last belakang kali. Yang ending dia punya tu. Aku tak tahu. Oh, berkaitan dengan keldai tu, himar ni, keldai. Kena tengok record balik lah. Mana saya pun dah tutup lah. So baru. Sekejap Tadi Ustaz kata surah apa? Jumaah. Surah Jumaah. Masalul ladzina humilut Taurat. Oh, yang ayat tu, iyalah berkaitan dengan ayat surah Jumaah. Ayat, sekejap cek. Ayat berapa Ayat 5 atau 4 Ustaz cakap. Ayat, okey. Sekejap, saya tengok dalam sekejap. Jumaah. Ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Ayat ke-5, sorry. Ayat ke-5. Surah Jumaah ayat ke-5. Surah Jumaah Ayat ke-5. Okey. Allah memberi gambaran mereka yang banyak pengetahuan, humilut Taurat. Kemudian mereka tinggalkan pengetahuan mereka itu. Mereka dah tahu, kemudian mereka tinggalkan. Kalau kita baca surah Fatihah kan, waladdallin, mereka yang sesat tu, ialah Yahudi, ghairil maghdubi alaihim tu, kan mereka yang dibenci oleh Allah itu ialah golongan Yahudi. Apabila para ulama menyebut tentang sifat Yahudi ni, mereka ni banyak pengetahuan, mereka tahu tapi mereka tak ikut pengetahuan yang mereka ada. So itulah perumpamaan dia. Mereka ni diberi Taurat, diberi kefahaman terhadap Taurat, kemudian dia dah jadi macam kaldai je. Dia tahu tapi dia tak tahu pun apa yang dia bawa. Keldai. Itulah perumpamaan. Apabila Allah umpamakan kepada mereka, bukan berarti itu hanya untuk golongan Yahudi sifat tu. Sifat ni dia akan berada pada sesiapa sahaja. Yang penting sifat itu bersamaan. Sama macam sifat syaitan tadi, walaupun kita selalu kata syaitan tu ialah sifat bagi jin, tak sebenarnya. Siapa-siapa yang ada sifat tu, dia dikategoriskan sebagai memiliki sifat syaitan lah. Tu maksudnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey. Sekarang kita masuk muka surat 22 berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haidu wan nifasu wal istihadatu. Haid, nifas dan istihadah. Okey. Berkaitan dengan ilmu darah ini, dia memang
satu bab yang akhirnya sebenarnya orang tu lebih tahu tentang diri dia. Yang ada yang diajar oleh para ulama, dia lebih kepada panduan umum. Lebih kepada panduan umum. Yang akhirnya orang tu dia lebih tahu tentang diri dia bila dia habis period, bila dia masih period, akhirnya dia yang lebih tahu tentang diri dia. Dan sebelum kita baca, dan berkaitan dengan period ni, dia memang banyak terkait dengan ilmu perubatan. Dia memang sedikit sebanyak memang kena consult your doktor. Kena konsultasi dengan doktor. Okey. Tetapi walau bagaimanapun, dia memang ada ketetapan umum yang telah digaris pandukan oleh Nabi SAW berkaitan dengan darah yang terkait dengan wanita. Adapun lelaki, tak adalah darah ni. Yang ada darah luka, yang itu memang dah bab lain, ataupun darah luka ni dia sama saja lelaki maupun perempuan. Sekiranya banyak, dia menjadi najis. Sekiranya dia banyak tetapi tidak mengalir dan dia memang sentiasa berterusan, maka dimaafkan. Adapun darah yang berkaitan dengan wanita, okey, kita baca hari ini insya-Allah habis muka surat 22. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima. Terdapat 3 jenis darah yang keluar dari kemaluan wanita. Maksud dia darah yang sama ataupun dia adalah darah tetapi dia dan keluar daripada tempat yang sama tetapi dia mempunyai hukum yang berbeza. Yang pertama, damul haid, darah haid. Yang kedua, an-nifas, darah nifas. Dan yang ketiga, darah al-istihadah. Okey. Apa itu haid? Haid ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sihat, bukan kerana melahirkan anak, warnanya merah kehitam-hitaman, panas dan menimbulkan kesakitan. Okey. Maksud dia, darah haid ini, yang pertama, dia adalah darah yang memang secara fitrahnya seorang wanita akan keluar darah haid. Bukan kerana sakit tetapi memang kerana Allah menciptakan sedemikian tubuh badan seorang wanita. Maksudnya secara umum mereka yang sihat ataupun wanita yang normal, pada asalnya dia akan ada darah haid. Okey. Bukan kerana melahirkan anak. Bukan kerana melahirkan anak. Kalau melahirkan anak tu darah lain. Dan juga cumanya dia tak sebut kat sini ketika mengandung. Kalau dalam perbahasan fiqh, orang yang mengandung tidak akan ada period. Jadi kalau dari sudut fiqh, orang mengandung tak ada period. Sekiranya darah keluar juga ketika dia period, ketika dia mengandung, bukan untuk bersalin, maksudnya baru 2 bulan ke, bukan juga gugur, keluar darah. Apakah darah itu? Apakah jenis darah itu? Mungkin Prof boleh kongsi dengan kita. Saya pun tak tahu adakah berlaku ataupun tidak. Tetapi ada perbincangan dia. Tapi dari sudut perubatan, mungkin Prof boleh kongsi.
Dari segi perubatan doktor, ni Ustaz memang penyakit dah tu. Penyakit, bukan period. Sepatutnya pun secara fitrahnya dia tak ada period. Tapi kalau dia ada period, satu keadaan luar biasa yang memerlukan perhatian. Contohnya, kalau awal mengandung, dia akan mengalami keguguran, abortion, threatened abortion. Itu dia dah, makna kandungan itu dah hampir-hampir nak ni. Yang dikatakan physiological tu masa uri nak lekat tu. Implantation bleeding. Ada turun darah ketika orang mengandung, ketika uri nak mula lekat pada dinding rahim. Itu kebanyakan wanita akan risau, ingatkan akan keguguran. Tapi kalau dia selamat kandungannya tu, kita katakan itu adalah implantation bleeding. Okey, bukan darah period kan? Bukan darah period. Okey. Minta maaf Ustaz, nak mencelah. Perempuan dia akan ada mengalami 4 jenis kan. Tapi yang tak di-highlightkan itu ialah darah wiladah. Okey. Maksudnya darah yang mengiringi wanita bersalin kan? Wanita bersalin. Dan ia pun boleh jadi kepada keguguran kan, yang itu kan. Macam mana Ustaz? Minta tolong Ustaz huraikan. Sebab dia memang tak ada highlight dalam ketiga-tiga ini, yang ketiga-tiga ni dibahaskan dengan terang kan Ustaz. Melainkan darah wiladah tak ramai yang tahu. Wujudnya darah wiladah. Minta maaf Ustaz ya, saya mencelah. Okey, Assalamualaikum. Ya, betul. Assalamualaikum. Okey. So kalau yang daripada komen Prof tadi, maksudnya orang yang mengandung dia tidak ada darah haid. Jadi kalau ada berlaku pendarahan sekalipun yang bukan secara natural sebab dia nak berlaku keguguran ke apa tahu, ataupun yang di awal kehamilan tadi tu, maka secara amnya dia adalah dia bukan darah haid dan dia mesti meneruskan solat dan kewajipan yang wajib bagi dia seperti biasa. Okey. Kalau yang disebut juga dalam ni, haid ni dia sifat-sifat dia. Kalau disebut kat sini walau nuhu aswad, hitam darahnya, maksudnya di awal period tu hitam darahnya. Wan nifasu kuaddamul kharij aqibal wiladah. Darah nifas ialah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Maksudnya darah nifas ni ialah darah yang keluar selepas daripada baby itu telah deliver, dah dilahirkan. Okey. Ada iaitulah darah yang mengiringi kelahiran. Maksudnya sebelum tu ada beberapa jam selepas air ketuban pecah dan sebagainya tu. Dan juga darah yang mengiringi kelahiran. Yang ini kita dah bincang, kalau saya tak silap. Kita dah sentuh sebelum ni dan Prof pun ada bagi komen tentang darah yang mengiringi kelahiran. Cumanya secara am, kalau kita lihat, adakah kalau yang kita bincang sebelum ni, contohnya dia dah bleeding terlalu awal. Mungkin dia dah bleeding tapi tengok tak bersalin-bersalin, relax lagi, boleh kunyah lagi dan sebagainya. Adakah darah itu yang dia tengah relax masih lagi belum ada, kita panggil apa tu, yang dah sakit nak macam nak keluar tu, contraction, tak ada contraction. Contraction tu. Contraction tu. Jadi dia belum ada lagi tapi darah dah keluar. Ada tak situasi sebegitu? Ada. Ada kan? Okey. Maksudnya dia relax lagi tapi darah dah keluar. Darah itu adalah daripada placenta Ustaz, daripada uri. Abruptio placenta. Itu kecemasan tu dalam bidang perubatan. Kecemasan. Sebab kalau tak diselamatkan,
kalau uri tu lepas tanggal, anak tu tak dapat bekalan oksigen dan makanan, boleh meninggal. Jadi macam mana dia relax pun darah tu tetap berbahaya. Berbahaya. Ya. Okey. Cumanya dari ya. Ada juga dalam situasi early labour, dia panggil early labour, yang pembukaan cervix tu baru kurang daripada 3, belum aktif, masih ada perdarahan tapi bukan bahayalah. Yang itu show apa macam tanda-tanda nak melahirkan. Bila cervix tu mengalami dilatation, pembukaan pintu tu daripada 1 cm kepada 10 cm tu, adalah perdarahan sedikit. Tapi yang macam Ustaz cakap awal tadi, berdarah macam banyak darahnya tapi dia tak ada contraction. Tak ada apa-apa. Macam placenta previa, uri kat bawah. Placenta previa memang itu disebabkan perdarahan daripada placenta juga. Yang itu pun kemungkinan dia tak ada contraction. Ini apa tu Ustaz. Tapi memang dalam keadaan kecemasan jugalah, dikatakan penyakit lah tu. Bukan normal kelahiran lah. Bukan normal kandungan lah. Okey. Cumanya yang menjadi isu ialah dalam tempoh itu adakah dia wajib solat ataupun tidak, kerana darah itu dia bukan nifas, dia bukan haid. Kerana kalau nifas selepas melahirkan, dan sebelum melahirkan apa-apa sahaja darah dia bukan darah haid, kerana orang yang mengandung tidak mengeluarkan darah haid. Jadi kita tahu ataupun sebagaimana maklum, dari sudut adakah wanita itu wajib solat ataupun tidak, maka memang ada khilaf dalam kalangan fuqaha, pada ahli fiqh. Ada mazhab yang mengatakan dia wajib solat kerana darah itu bukan darah yang menjadikan dia tak boleh solat. Dan ada juga yang mengatakan darah itu mengambil hukum nifas, maka dia tidak perlu solat. Tapi kalau melihat kepada apa yang komentar oleh Prof tadi, kecenderungan saya depend kepada situasi darah tersebut. Kalau dia memang tak ada apa-apa masalah, maksudnya dia boleh relax lagi, maksudnya dia tak sakit, tak apa, dan boleh ditahan darah tu daripada mengalir keluar, maksudnya pakai alat tampen dan sebagainya maka kalau dia maksud tidak ada apa-apa halangan, bukannya dalam labor room ke apa yang menyebabkan dia tak boleh solat, maka dia solat sahaja di atas katil tersebut. Sekiranya tidak mengizinkan, maka di sana kita pun faham bahawa adanya perbezaan pendapat yang menyelesaikan masalah. Maka ada keperluan ada keharusan untuk kita meninggalkan solat dengan mengambil bahawa darah itu mengambil hukum darah nifas. Wallahu a'lam, itu komen saya, bukanlah tapi kalau itulah yang saya biasa saya jawab, sehingga kan ada satu malam jiran datang ketuk pintu pukul 10 ke 11. Terkejut awak, memang tak pernah ada orang ketuk pintu. Tanya anak dia sekarang ni, anak dia dah keluar darah tapi belum bersalin. Sekarang ni macam mana? Dia kata, anak saya nak kena solat ke? Dia datang ketuk pintu rumah. Tapi dalam keadaan macam tu, pukul 11 takkan nak jawab panjang lebar macam tu kan. Cakap boleh tak boleh sahaja masa ketika itu. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya. Wal istihadah, dan darah istihadah huwa damul kharij fi ghairi ayyamil haidi wan nifas. Okey, sebelum tu, maksudnya kalaulah seseorang itu mengatakan bahawa sebenarnya darah itu bukan darah haid dan bukan darah nifas, so maksudnya itu dia wajib solat kan, tetapi dia tak mampu nak solat. So ketika itu
kalau dia mengatakan ataupun dia berpegang dengan pendapat mengatakan dia wajib solat ketika itu, maka dia wajib untuk menggantikannya selepas dia boleh solat. Okey, itu respon saya terhadap isu yang Hajar Hazariah komen tadi. Tu yang darah wiladah tu Ustaz? Darah wiladah tu. Yang itulah tadi maksud Hazariah tanya tu. Yang mengiringi. Maksudnya darah wiladah ni darah yang mengiringi bersalin tu. Jadi darah itu dia bukan darah nifas. Kerana darah nifas ialah consider darah nifas ialah selepas baby dah keluar. Adapun sebelum baby keluar, masa contraction, sebelum contraction, darah tersebut itu yang khilaf ulama. Adakah darah itu dikira nifas ataupun tidak? Maksudnya dia nak ambil hukum nifas ataupun tidak? Kerana apa? Kerana darah itu dia terkait juga dengan bersalin. Begitu sama juga macam nifas, dia berkait dengan bersalin. So adakah dia nak mengambil hukum yang sama ataupun nak membezakan hukum darah nifas lain, hukum darah wiladah lain? Tu maksud dia. Faham Faham. Okey. Sekejap Ustaz. Maknanya show tanda awal bersalin tu wiladah lah, sebab tu tanda awal untuk bersalin kan? Cuma adakah darah yang kita panggil darah wiladah itu nak mengambil hukum darah nifas ataupun tidak? Dari sudut hukum dia wajib solat ataupun tidak tu. Itu isu dia. Kadang-kadang anak dia tunggu kalau dah masuk active phase, maknanya dah 3 cm ke atas baru dia orang tak solat. Sebelum tu dia orang solat. Okey. Daripada show sampai 3 cm tu kadang-kadang 3 hari. Kadang-kadang ada cepat ada lambat kan. Betul. Anak-anak saya ni dia tunggu 3 cm mana dah active phase baru dia stop solat lah. Sebelum 3 cm tu dia orang masih solat. Walaupun ada show. Bagus. Jadi itu adalah pendapat yang memang lebih lagi patut untuk kita pegang. Iaitulah masih kekal boleh solat kerana dia bukan darah nifas, dia bukan juga darah haid. So dia memang wajib solat. Adapun selepas yang 3 cm tu, perlu juga dilihat adakah dia langsung tak boleh solat di atas katil ataupun dia boleh. Kalau dia masih still boleh melakukan pergerakan ringan untuk dia menunaikan solat dalam kadar yang segera, kadar yang maksudnya ringkas, so dia kekal lah hukum dia. Adakah sekiranya kita menganggap dia bukan darah nifas, after 3 cm ataupun before 3 cm dia sama hukumnya, iaitulah dia bukan darah nifas. Kerana dia bukan darah yang keluar selepas kelahiran. Faham Faham tak? Faham Saya takut tak faham. Faham Ustaz, faham. Okey. Maksudnya kalau saya berpegang kepada wiladah tu ialah darah nifas, maksudnya tidak wajib solat lah. Pegang kalau wajib solat. Pegang yang tu. Okey, terima kasih Ustaz. Sekiranya menganggap ia bukan nifas, maka before 3 cm ke after 3 cm ke dia wajib solat. Sekiranya dia tak mampu nak solat, maka consider dia perlu menggantikannya selepas dia boleh solat. Kerana dia menganggap itu bukan darah nifas. Tapi itu saya kata wallahu ta'ala a'lam. Kerana adanya keluasan fiqh itu, maka dia mengeluarkan seseorang itu daripada kesusahan. Sekiranya memang dia tak mampu, dia memang tu. So memang itu sebenarnya consider ia telah mengambil hukum nifas. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya, dan istihadah itu, istihadah ialah darah yang keluar selain daripada hari-hari haid dan nifas. Maksudnya darah yang bukannya haid, bukannya nifas. Itu yang sebenarnya itu yang isu tadi tu juga. Sebelum kelahiran tu, darah wiladah tu
dia bukan nifas, dia bukan haid. So adakah dia istihadah? So tu isu dia jugalah. Okey. Maksud dia kalaulah seseorang itu dia keluar lagi darah setelah daripada hari adat dia, memang dia konsisten setiap minggu, setiap bulan, contoh 7 hari, 7-8, lebih kurang macam tu. Kemudian tiba-tiba datang 1 bulan, tiba-tiba dia drag sampai tengok-tengok 9 ada lagi, 10 ada lagi. So di situ ada kemungkinan ia adalah darah istihadah. Tetapi ini memang sebab tu saya kata haid ni memang susah. Hanya diri wanita itu yang tahu diri dia lebih daripada orang lain. Oleh kerana berbeza-bezanya, dan memang of course lah, kalau saya salah beritahu, dia memang mungkin boleh terkait dengan faktor jenis pemakanan, persekitaran ataupun apa kita panggil, contoh orang wanita-wanita di Malaysia mungkin berbeza dengan wanita-wanita di Eropah, di Afrika contoh kan. Semua mungkin dia ada juga memberi pengaruh kepada haid wanita itu. Okey. Masa haid yang pendek adalah sehari dan semalam, manakala masa yang lama, yang itu yang paling lama, ni maksud ada terjemahan ni terkurang perkataan paling. Aksarahu ni paling, paling banyak, paling lama ataupun paling banyak. Ada perkataan paling, manakala masa yang paling adalah 15 yauman, 15 hari. Masa haid yang pendek, maksudnya paling pendek. Pun ada juga perkataan tertinggal, paling pendek, dan juga perkataan lama tu ada perkataan tertinggal, paling lama. Adalah 15 hari, dan kebiasaannya, wa ghalibuhu, kebiasaannya adalah situn au sab'un, 6 ataupun 7 hari. 6 ataupun 7 hari. Dah habis masa lah. Kita habis yang ni je. Okey. Yang ini adalah ketetapan yang umum. Maksudnya dari sudut nas, dalil, hadis, memang tidak ada dalil yang disepakati sahih. Memang banyak pertikaian dari sudut nas kerana ketidakjelasan dalam penetapan tempoh haid. Akhirnya kalau dalam mazhab Syafi'i juga mazhab Hanbali, tempoh yang paling pendek 1 hari semalam, 24 jam, dan yang paling lama 15 hari, dan yang biasa 6 atau 7 hari. Maksudnya kalau kita panggil, kalau istilahnya dalam bahasa Arab kita panggil istiqra'. Dia panggil kajian. Kajian yang dilakukan pada zaman tersebut, iaitulah pada zaman contoh Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kajian mereka membuat, kalau kita sekarang ni, kalau kat universiti, kita akan ada buat buat soal selidik dan sebagainya kan, melihat kepada jawapan-jawapan responden tentang jumlah hari period mereka. Dan akhirnya yang ini yang diketahui, dapat, iaitulah 1 hari 1 malam paling pendek, 15 hari paling lama, dan paling biasanya 6 ke 7 hari. Oleh kerana ini adalah kajian pada zaman tersebut, istiqra' dipanggil, juga berdasarkan hadis-hadis yang kita panggil memang tidak ada kesepakatan dalam penghujahan menggunakan hadis-hadis tersebut. So mereka membuat keputusan ini adalah dia kajian, berdasarkan kajian mereka, ini adalah kebiasaan ataupun ini adalah tempoh period. Oleh kerana
ini adalah kajian pada zaman tersebut. So kita mungkin memerlukan kepada kajian yang lebih baru pada hari ini berkaitan dengan period, khususnya di Malaysia. Mungkin dia berbeza dengan tempat lain kan. Berkaitan dengan untuk penetapan period, jumlah hari dan sebagainya. Adakah masih ada orang yang di Malaysia paling kurang 1 hari semalam? Kalau mungkin ada yang boleh respon, mungkin pernah jumpa, ada kita panggil apa? Kita panggil dia pernah bertemu dengan orang sedemikian 1 hari saja habis. Okey. Jadi sebab tu saya kata orang perempuan tu dia yang lebih tahu tentang diri dia. Bermulanya dengan kita panggil apa? Dengan darah yang hitam pekat, gelap, dan berakhir dengan sama ada 2 cara. 2 cara untuk mengetahui seseorang itu telah bersih, iaitulah telah kering ataupun yang kedua telah keluarnya cairan putih jernih. Yang ini seperti yang tidak mempunyai warna. Maka dapatlah diketahui seseorang itu telah pun bersih, walaupun selepas daripada putih jernih tersebut adanya keluar kotoran ataupun kekuning-kuningan. Selepas daripada putih, maka ia tidak diambil kira. Jadi 2 cara ini adalah untuk mengetahui seseorang itu telah pun bersih ataupun tidak, iaitulah sama ada kering ataupun telah keluar cecair yang tidak mempunyai warna. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kita buka sikit pada soalan. Kalau tak ada, kita mungkin boleh tangguh. Terlebih lah. Mula 2.45 habis pukul 4 juga. Tak maaf ya. Ustaz nak tanya. Ha? Kalau period kita kata paling lama 15 hari. Kalau period orang tu biasa 6 hari saja, tiba-tiba dia jadi 10 hari. So dia kena tunggu habis dulu sebab tak sampai 15 hari ataupun hari ke-6, hari ke-7 dah kena solat? Inilah yang saya kata isu dia. Orang perempuan tu dia lebih tahu. Jadi, kalau contoh dia hari ke-7 ke-8, kemudian pada hari ke-7 ke-8 itu telah ada 2 sifat. Salah satu sifat iaitulah sama ada kering ataupun dia telah keluar cair putih jernih yang tidak berwarna itu. Maka kalau selepas itu keluar darah, maka consider itu adalah istihadah. Tetapi sekiranya darah, dia kan kalau, maafkan saya kalau salah, darah period ni kan dia akan pekat cair kan, betul Pekat cair betul, pekat balik lepas tu kering. Okey. Maksud dia maksudnya darah tu akan menurun color dia sehinggalah dia bersih. So sekiranya telah ada sifat itu bersih 2 tu, salah satu tu, kemudian darah tu naik balik color dia, maka senang lah tu, itu memang senang diketahui bahawa itu adalah darah istihadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tak dapat dipastikan adanya 2 darah tersebut, ada dua tanda tersebut, salah satu tanda tadi, maka pada asalnya memang dia kena tunggu sehingga hari ke-15. Selepas daripada itu barulah dia solat. Walau bagaimanapun, tiba-tiba bulan hadapan balik back to normal balik. 8 hari habis. So macam mana kita nak consider darah yang bulan lepas tu, yang terlebih daripada 8 hari? Itu yang orang perempuan memang dia Allah uji dia lebih kerana untuk memudahkan dia masuk syurga. So memang kena selalu perhatikan.
Susah kan? Saya pun tak berani nak jawab secara tepat. Tetapi kalau mengikut kaedah, memang dia kena tunggu sehingga hari ke-15. Tetapi oleh kerana orang perempuan ni, dia ada hari adat. Dia ada hari, memang dia macam tu lah period dia. Tergolek, tergelantang, makan ubat ke apa ke, memang begitu. Melainkan tiba-tiba dia ada ambil ubat lain daripada kebiasaan kan. Mungkin boleh respon juga, Prof. So sehingga mengganggu period dia. So barulah jadi lain. Barulah mungkin terganggu sedikit. So kemudian pada bulan yang seterusnya kembali kepada normal. Jadi dalam tempoh dia terganggu itu, nak tengok adakah jadi dalam tempoh dia terganggu, contohnya bulan ni dia ambil ubat lain sikit sehingga dia ada mengganggu dia punya period, dan memang itu memang period lah sehinggalah hari ke-15 ataupun lebih daripada 15, maka selepas daripada 15, consider darah tersebut adalah darah istihadah. Secara kaedah ada Ustaz, ada orang yang wanita ada ambil pil hormon untuk tahan head dia supaya tak ada menses untuk pergi umrah ataupun buat ibadat haji. Yang itu memang akan terganggu lah sebab dia mengganggu kitaran hormon yang asli dalam badan dia. Kat maksudnya situ memang ada. Maksudnya selepas dia ambil ubat tu, contoh dia tahan period, bulan tu dia tak period, bulan depan dia datang period tapi tak sama Maksudnya dah tak sama macam yang sebelum ni. Betul, tak sama. Memerlukan beberapa kali ataupun edaran head dia untuk normal semula. Sebab dia ada, kalau dia stop aja ubat tu, darah turun. Ya, darah tu turun. Maknanya kita panggil breakthrough bleeding. Maknanya dia stop aja, darah turun. Tak semestinya sama dengan head dia yang biasa. Sebab itu akibat kesan daripada ubat tu. Yang Ustaz kata mungkin darah istihadah tu. Sebab memang dah berubah daripada sistem kitaran yang biasa. Sebab kesan daripada ubat tu. Sebenarnya tak digalakkan langsung lah untuk mengambil ubat tahan head tu. Banyak complication Ustaz. Ya, betul. Walau ya. Okey, itu yang saya masukkan macam tadi soal respon Ajar Maimunah tadi. Maksudnya kalau secara kita panggil secara prinsipnya memang 15 hari lah. So itu memang very simple and easy lah untuk semua orang untuk menjadikan panduan asas dia. Tak payah cara dah. 15 hari ada di darah, ada darah ke apa ke, solat macam biasa. Kalau lagi dalam tempoh 15 tu ada tak ada, so tunggu 15, habis 15, maka sebab tu solat. Tu memang kita panggil setakat ini itulah dia kaedah yang ataupun prinsip yang telah digariskan oleh para ulama yang simple lah, mudah lah nak ikut. Tetapi kalau seseorang itu dia memang adalah seorang yang dan of course memang sepatutnya memang seorang itu dia mesti sentiasa monitor diri dia, jenis darah, warna darah, tengok ada tak dalam tempoh tu akhirnya keluar cecair putih jernih selepas mungkin satu hari kering, kemudian keluar jernih, kemudian baru keluar balik darah macam biasa. So seseorang yang dia monitor macam tu, of course memang sepatutnya begitu. Tetapi kalau mudah nak ataupun kita panggil mudahnya, so itulah dia prinsip ataupun kaedah asal dia 15 hari. Ada darah ke apa ke, tergolek ke, tergelantang ke, maka wajiblah dia solat. Satu lagi situasi dia Ustaz, dekat-dekat orang nak menopause kan, dalam 5 tahun sebelum menopause, period dia orang jadi tak betul lah. Ada yang jadi makin panjang walaupun sikit. So boleh guna jugalah formula ni. 15 hari 15 hari. Ya, mudah. So sebab dia pun akhirnya kadang-kadang dia sendiri keliru tentang darah yang keluar. Betul ke salah? Dia sendiri keliru. Betul Ustaz, betul. Sebab tu lah sebenarnya ni nak cerita susahnya haid ni, diriwayatkan Imam Ahmad, dia kata aku belajar tentang haid 9 tahun. 9 tahun dia belajar. Tak pandai-pandai dia kata.
Susah Sebab memang. ada biological variation Ustaz antara seorang wanita dengan wanita yang lain. Ya, itu yang saya sebut awal tadi, kita sebut awal tadi, orang tu lagi tahu diri dia. Maksudnya. Jadi itulah 15 hari tu memang simple lah, itu je yang menyelamatkan daripada pening-pening. Selain daripada dia usaha untuk monitor, maka dia dapatlah pahala lebih. Itu je lah. Lagi-lagi kalau wanita itu dia ada period, lepas tu kering, dia punya tempoh kosong kan, hari dia kosong, tak keluar apa-apa. Esok baru keluar balik, atau 2-3 hari keluar balik sikit. Yang biasa soalan saya dapat ialah orang yang baru kahwin, kemudian kebetulan dia kahwin, hari kahwin adalah pada hari isteri dia period. Lagi-lagi musim PKP ni tak boleh nak pilih-pilih tarikh. Pejabat agama yang pilihkan tarikh. Lagilah selalu tanya. Sebab apa? Sebab mereka asal kering je, dia kata, boleh dah ni. Wallahu ta'ala a'lam. Period ni memang panjang sikit lah. Minggu depan kita cerita pasal period je. Okey, habis lah. Tak ada apa-apa lagi? Tak ada lagi? Tak adalah, kalau ada next week lah pula cerita Ustaz. Okey, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi